Masyarakat disaran buat peluang potensi pelancongan kawasan dalam geopark kebangsaan antara fokus dari negeri di bawah Bayu. Terus saja langsung ke RTM Kota Kinabalu bersama Muhammad Dia Sahlan. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Syah Musa di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syareda sedia bekerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan untuk mewujudkan pengkalan data perumahan. Usaha itu bagi mengatasi isu perumahan melebihi bekalan di negeri ini. Presiden Syareda Datuk Surveyor Chua Soon Ping berkata pangkalan data berkenaan bagi mengelak projek perumahan di lokasi yang dikenal pasti tidak mempunyai pembeli sekaligus mengelak rumah terbiar. From day on, we advise our members, 180 members of our association, to be cautiously, if you want to start, there's a lot of houses coming out, so that they can actually stop, that prevent all this possibility of abandonment. Datuk Chua ditemui pemerintah selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Beliau juga berkongsi cadangan membawa masuk pembeli dari luar negara ke negeri ini menerusi tawaran skim perumahan untuk membantu menjana semula ekonomi negeri. Perkara berkenaan telah dicadangkan kepada Ketua Menteri sebulan lalu. Foreigners come over here, if you invest 4 million, 1 million kalau boleh invest in their home, and then at the same time they buy their cars and move their family over here, and then they will be given PR scheme in Sabah. Beliau turut memaklumkan Syareda dengan kerjasama beberapa bank merancang membangunkan skim perumahan dengan pinjaman mudah termasuk rumah sewa beli bagi menggalakkan pembeli. Pengisytiharan Taman Kinabalu meliputi 46 tapak di Kota Marudu, Kota Belud dan Ranau sebagai geopark kebangsaan pada 18 Mac 2020 berupaya membawa impak positif kepada industri ekopelancongan. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Hendros Anding berkata kesemua tapak berkenaan termasuk 19 tapak di Kota Marudu dikenal pasti sebagai tapak geopark warisan berpotensi dimajukan sebagai tarikan utama pelancong. Hendris menggesa masyarakat setempat agar memanfaat peluang menjana ekonomi dengan melibatkan diri dalam inisiatif Kinabalu Geopark. Beliau yang juga wakil rakyat Tandek berkata demikian selepas merasmikan program Aspiring Kinabalu UNESCO Global Geopark di Kota Marudu. Jelajah bersama pihak berkepentingan dan komuniti ini bagi berkongsi maklumat mengenai matlamat Taman Kinabalu sebagai geopark kebangsaan dan usaha menjadikannya tapak geopark global UNESCO. Program pada hari ini sangat berperan sekali supaya dia dapat menjadi satu macam guide ataupun pemandu hala tuju dan seterusnya dari segi pentadbiran ataupun tambah nilai ataupun juga mungkin beberapa bantuan teknikal yang diperlukan oleh teman-teman Sabah. Kota Marudu dia kekal hijau, dia masih terpelihara dengan baik sekali dan tidak banyak gangguan-gangguan yang kita terima di sini. Malah untuk Taman Kinabalu kita ada 2 stesen yang berada di daerah ini, yaitu stesen Serisim dan juga substesen Nalapak. Saya melihat apabila usaha ini telah dilaksanakan, saya melihat banyak kebaikan, terutama sekali mungkin di kawasan Kota Marudu dan juga terutama sekali di kawasan sekitar kampung di Serisim. Secara keseluruhan, Taman Kinabalu merangkumi kawasan seluas 4,750 km persegi. Anak tunggal kepada pemandu bas henti-henti yang maut dilanggar sebuah pacuan 4 roda di Jalan Batu Lima Sandakan pada 21 Mac lalu menerima faedah orang tanggungan daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja Perkeso. Ia disampaikan pengurus Perkeso Sandakan Mariam Hassan kepada Nur Nilam Sari Ahmad, 14 tahun di kediaman ibu saudaranya di Sandakan. Menurut Mariam, anak Allahyarham Ahmad Rodolfo 45 tahun akan menerima faedah setiap bulan hingga berumur 21 tahun atau sehingga mendapat ijazah pertama. Sebelum ini, faedah pengurusan jenazah berjumlah RM2,000 disampaikan kepada keluarga Allahyarham. Beliau berharap rakan-rakan Allahyarham khususnya pemandu bas lain akan turut mencarum dengan Perkeso sebagai persediaan dan untuk manfaat keluarga. Turut hadir ketika penyerahan berkenaan
Petang, Ketua Cawangan Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sandakan, Muhammad Sofian Iting yang menggalakkan pemandu pengangkutan awam untuk mencarum skim pekerjaan sendiri Perkeso. Dalam kejadian malang berkenaan, Allahyarham Ahmad dilanggar ketika sedang menukar tayar. Giat Mara Sabah membuka peluang kepada penghuni rumah anak yatim dan Hasnaf As-Sakinah untuk mengikuti kursus jangka pendek di institusi berkenaan. Pengarah Giat Mara Sabah Safli Awang Damit berkata ia terbuka kepada mereka yang sedang menunggu keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Giat Mara ini akan memberi manfaat kepada penghuni menambah kemahiran menerusi 69 kursus ditawarkan di 27 pusat Giat Mara seluruh negeri. Ini ialah sebahagian CSR yang kita berikan kepada golongan-golongan muda lah, terutama ya. Sementara mereka menunggu keputusan tersebut, kita bagi peluang mereka, contoh macam membuat bakery, ban dan sebagainya, macam adik-adik wanita perempuan kita ni yang sedang menunggu SPM ke, mereka boleh datang ke pusat-pusat yang berdekatan lah, seperti Sepanggar, malah ikut keminatan mereka. Safli bercakap kepada RTM selepas program ziarah Ramadan Giat Mara Sabah di Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah Kinarut Papar. Sementara itu, pengurus rumah berkenaan Nasaruddin Muhammad menyambut baik tawaran tersebut. Sekiranya menarik ialah tawaran untuk anak-anak Sakinah ni menjalani kursus-kursus jangka pendek untuk mendapat kemahiran. Yang mana dia akan membuka jalan kepada mereka lah mudah-mudahan untuk menjadi usahawan di masa akan datang. Terdahulu, sumbangan barangan makanan dan duit raya turut disampaikan kepada penghuni. Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah Kinarut mula beroperasi pada tahun 2011 dan kini mempunyai 35 penghuni berumur 9 hingga 17 tahun. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah petang ini. Teruskan patuh SOP bersama elak penularan jangkitan COVID-19. Baik, kembali bersama Muhammad Shah Musa di Angkasa Pura. Silakan Shah.